Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam reformasi, salam harapan kepada kawan-kawan yang petang ini masih lagi duduk depan komputer ataupun berada berehat, ya. Sambil-sambil tengok WhatsApp, Facebook, santai-santai petang ni. Okey. Kita nak sembang-sembang sajalah. Petang ni tak ada apa pun isu. Cuma yang terbaru, sebenarnya kita ketahui bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim baru saja keluar daripada Bukit Aman di dalam siasatan yang dilakukan ke atas bakal Perdana Menteri kita yang untuk apa tidak berapa lama lagi. Ya. Harapan tinggi tu untuk kita mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun kita tengok dalam media sosial macam-macam cerita, macam-macam, ada nak sailang dan sebagainya, tapi kalau kita tengok keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan wajah keyakinannya, ketenangan, kesabaran dan penuh tawakalnya, ya, beliau masih lagi yakin bahawa beliau mempunyai peluang untuk mengambil alih kerajaan sekarang ini. Jadi yang panik, yang dalam keadaan Dr. Harah sekarang ini adalah pihak sana. Macam-macam usaha yang dilakukan, termasuk usaha yang paling gigih, ya, dilakukan oleh Dr. Mahathir Mohamad sendiri. Dia pula yang seolah-olah begitu gigih berusaha, ya, untuk menentukan bahawa kerajaan yang ada ini kekal. Kalau berubah pun bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan pimpinan Pakatan Harapan. Ini kerja Dr. Mahathir. Ya. Selama ini bila kita cakap, ramai yang tak percaya. Ya, mereka kata Dr. Mahathir ni tidak akan khianat dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi jelas hikmah Tuhan tunjukkan pada kita. Tuhan pamerkan siapakah sebenarnya Tun Dr. Mahathir ini, dan kita lihat sendiri bila kita jatuh, beliau mahukan kerajaan PS ini naik, ya. Beliau suruh sesiapa untuk berusaha menaikkan kerajaan kembali, kerajaan PS ini. Dan bila PS mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, beliau Tun Dr. Mahathir ini mencari berbagai-bagai helah dan juga alasan untuk menafikan Tun Dr. Mahathir menafikan Anwar sebagai calon Pakatan Harapan untuk sekiranya diberi mandat, sekiranya dapatkan mandat kembali. Macam-macam, beliau menawarkan dirinya untuk jadi PM balik semula. Kemudian beliau umpan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan jawatan Timbalan Perdana Menteri untuk 6 bulan. Kemudian beliau pula bersetuju pula sekiranya Syafiq Afdal, ya. Macam-macam lah cara Tun Dr. Mahathir ini untuk mengelakkan daripada Datuk Seri Anwar naik. Kemudian akhirnya bila ditanya, beliau kata kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh usahakan dapat sokongan, saya tidak masalah untuk beri sokongan. Ini yang dia sebut Datuk Mahathir. Tapi bila Anwar sendiri bawa jumlah kepada Yang Tuan Agong, jumlah yang cukup, apa boleh kata Dr. Mahathir? Saya tak percaya. Ya, dulu lagi, sekarang pun saya tak percaya dengan Anwar. Kan? Jadi itulah sebenarnya wajah-wajah yang ada pada Dr. Mahathir Mohamad. Okey, Mantoba dekat sini ni, rakan saya. Jangan lupa, ya, langgan YouTube channel Mantoba TV. Banyak info-info terbaru yang beliau share daripada kawan-kawan, ya, yang bermanfaat kepada kita dalam channel YouTube Mantoba. YouTube saya pun boleh, tapi Mantoba ni dah lama lah, ya, dia punya subscribe tu dah banyak lah saya tengok. Saya baru nak sampai 1,000 kan. Kawan-kawan nak tolong lah. Subscribe. Saya jarang untuk live di YouTube, ya, sebab YouTube selama ni pun tak aktif. Saya banyak buat di Facebook pun ada masa-masa yang ketikanya lah saya aktif. Baru sekarang ni nak mula berjinak-jinak dengan YouTube. Kita juga ada Mark Bakhtiar, Echo Scotland, Suhaimi Syafi'i, Zulkifli Malik, ya, Farid Bunian, Khalid Al-Walid, Razimah Imah, Rosli Lubawi, Salah FC, Emri Aidil, Salamah Aminah, Fairul Izwan, Jamaluddin, Rosli Jalal, Azizul Abdul Hamid, Rajani Said, Suhaimi Imi, Muhammad Nazri Nur,
Azizul Hamid kata jangan layan Tun M katanya. Tun M kena stop katanya. Okey, betul, saya setuju. Azizul Hamid, mohon semua rakyat Malaysia tolong share. Terima kasih banyak. Siapa sudi tolong share lah ya. Walaupun petani santai-santai saja. Maiz kata Assalamualaikum tuan katanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, kita teruskan sembang-sembang kita. Tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Bukit Aman, dipanggil untuk beri keterangan atas beberapa aduan. Tak salah saya ada 6 ataupun 6, lebih kurang 6 aduan daripada UMNO dan juga daripada Armada ya, dan juga beberapa individu yang membuat laporan polis. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan senarai-senarai ahli parlimen yang menyokongnya, sedangkan mereka tidak menyokong. Jadi mereka mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni menipu lah ya, dalam senarai itu. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, dan itu jugalah yang disebut oleh Datuk Seri Anwar selepas keluar dari Bukit Aman tadi, beliau bertemu dengan wartawan, beliau sendiri sekali lagi menegaskan bahawa tidak timbul soal beliau menipu dari segi senarai ahli parlimen, kerana beliau tidak pernah menyenaraikan ataupun mendedahkan ya senarai yang disebut ya. Maknanya apa yang senarai ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diviralkan dalam media sosial itu adalah datangnya daripada pihak lain, bukan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau pelik lah kenapa beliau dipanggil ya. Sepatutnya yang dipanggil untuk siasatan adalah orang yang menyenaraikan ya, orang yang memviralkan, yang menyenaraikan, itu dipanggil untuk siasatan ya. Di mana kamu dapat senarai ini? Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dipanggil. Kita pun faham sebab apa dia dipanggil, dan beliau pun jelaskan tadi selepas keluar dari Bukit Aman bahawa beliau merasakan bahawa ini adalah satu tindakan lebih kepada tindakan politik oleh arahan-arahan orang politik ya. Di saat-saat genting ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, sempat pula dikaitkan dengan kes liwat dan sebagainya ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tenang mengatakan bahawa dia percaya bahawa ini adalah satu arahan politik, dan beliau sendiri dapat merasakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tadi bahawa pihak polis pun dapat merasakan akan berlaku sesuatu perubahan, dan beliau dilayan dengan baik sepanjang siasatan ya. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dah berpengalaman ya, berdepan dengan pihak polis, berdepan dengan siasatan, dan sebab itu kita tidak rasa gundah gulana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dipanggil untuk siasatan, kerana beliau akan dapat mempertahankan dirinya, mempertahankan kebenaran, dan beliau tidak takut dengan sebarang ugutan oleh orang-orang politik terutamanya. Juga disebut bahawa dalam siasatan itu pihak polis mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan ya, ahli parlimen yang menyokongnya, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim beritahu bahawa tidak perlu pihak polis tahu, kerana ini adalah urusan beliau dengan pihak istana. Ini adalah urusan parti politik, adalah urusan politik yang melibatkan pihak istana. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata tidak boleh dilibatkan dalam siasatan inilah ya. Jadi pihak lain tidak perlu untuk nak mengetahuinya. Ini adalah urusan beliau dan juga Seri Paduka. Cuma apabila wartawan tanya adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan senarai nama kepada tuanku ya, sedangkan pihak istana mengatakan yang ada hanyalah jumlah, bukannya senarai nama ya. Adakah ini satu yang bertentangan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pihak istana? Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa yang mengatakan beliau dedah senarai nama itu bukan datang daripada mulut beliau sendiri ya. Dalam PC-nya, kalau kita sendiri pun boleh dengar, dan kita boleh tengok balik semula PC yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dedahkan tentang beliau mendapat sokongan, beliau tidak menyatakan senarai nama ya. Beliau menyatakan bahawa apa yang beliau persembahkan kepada Kebah Duli Tuanku adalah dokumen ya, dokumen tentang sokongannya daripada parti-parti politik. Contohnya seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tadi, bahawa seperti Parti Keadilan ya, beliau selaku presiden Parti Keadilan, beliau mempersembah kepada tuanku senarai ahli jumlah ahli Parti Keadilan ada 38 yang menyokong penuh beliau sebagai Perdana Menteri. Macam itulah ya, juga dengan parti-parti yang lain. Ini yang dipersembahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pihak istana ya, bukan sejumlah nama-nama seperti Keadilan nak kena sebut nama Akmal ya, disebutkan nama
Wabi Fauzah Saleh contohnya, ya, tidak ada, ya. Parti Keadilan sendiri pun memberikan sejumlah yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukannya nama, ya, jumlah. Ini yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan tuanku, begitu juga dengan parti-parti yang lain. Jadi tidak ada, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau serahkan seraya nama komplit, ya. Dan inilah yang dimainkan oleh media sosial, mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menipu pihak istana, ya. Sebenarnya tidak timbul isu menipu, ya. Apa yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin sewaktu selepas langkah Sheraton, perkara yang sama juga dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Sewaktu Mahyudin membawa jumlah, ya, ahli parlimen yang menyokongnya, kita pun tak tahu siapa yang menyokongnya, dan Mahyudin pun tidak mendedahkan sampai sekarang pun, ya, tidak didedahkan siapa ahli parlimen yang menyokong. Yang dibawa adalah ketua-ketua parti yang menyatakan sejumlah ini adalah menyokong Muhyiddin. Contohnya seperti PAS, 18 ahli parlimen, ya. Muhyiddin sewaktu bertemu dengan Agong, kemudian bertemu Yang Tuan Agong bertemu pula dengan Presiden PAS, Haji Hadi bawa senarai 18 orang yang menyokong Muhyiddin. Tak didedahkan siapa, ya. UMNO yang pun membawa jumlah yang menyokong Muhyiddin, dan Muhyiddin sendiri pun membawa jumlah yang menyokong beliau. Beliau tidak mendedahkan siapa nama, ya. Kalau beliau dedahkan, kemungkinan beliau akan sebut yang menyokongnya adalah Mahathir Mohamad, Mazli Malik, ya, Amiruddin Hamzah, siapa lagi? Syed Saddiq, ada senarai, dan ahli parlimen ini sudah pastinya kita tahu ketika itu bersama dengan Pakatan Harapan, ya. Jumlah itu pun sewaktu Muhyiddin jumpa Agong pun itu pun dipertikaikan, ya, dipertikaikan kerana beliau menyatakan keseluruhan ahli pimpinan bersatu, ahli parlimen bersatu menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Sedangkan pada waktu yang sama, ya, kita tahu di hotel, saya pun lupa hotel, tapi saya ada di hotel tu, Pakatan Harapan mengadakan pertemuan dengan semua ahli parlimen, dan di situ ada Dr. Mahathir, ada Mazli Malik, ada Syed Saddiq, ada Amiruddin Hamzah, ya, ada 7 orang lah, ya, bersama dengan kita. Dan malam yang sama juga kita di hotel tersebut menyiarkan secara langsung melalui live, ya, di mana kita dapat mengumpulkan SD pada malam itu ada seramai 114 orang ahli parlimen, dan saya masih ahli parlimen yang terakhir menandatangani SD menyokong Pakatan Harapan, ya, ketika itu adalah Yang Berhormat Barubian, ya, 114. Kalau kita fikir logik, kalau Pakatan Harapan malam itu boleh mendapat sejumlah 114, bagaimana Muhyiddin mengatakan beliau memperolehi sokongan 114 untuk bertemu dengan Tuan Agong, ya. Kita ada ahli parlimen 200, ada kerusi parlimen 222. Kalau kita dapat 114, bagaimana mungkin Muhyiddin boleh dapat 114 jumlah yang sama, ya? Jadi dipertikaikan, ya. Itu pun kita tidak mahu kecoh sebab benda ini dah bawa ke istana, ya. Dan kemudian Tun Dr. Mahathir sendiri nak bertemu dengan Tuan Agong untuk mengesahkan bahawa beliau dan beberapa penyokongnya tidak menyokong Muhyiddin, tapi beliau tidak, Tun Dr. Mahathir tidak lagi punya peluang untuk bertemu dengan Tuan Agong. Apa pun kita terima masa itu apabila Muhyiddin telah pun angkat sumpah. Cuma isunya adalah Muhyiddin tidak juga menaraikan siapa yang menyokong beliau. Tetapi kenapa apabila Datuk Seri Anwar, ya, timbul isu mana dia, siapa dia orangnya, kan? Begitu sekali tekanan yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita tahu sebab apa tekanan ini diberi, kerana kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tunduk dengan tekanan dan juga ugutan, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim senaraikan, kita tahulah apa yang akan berlaku dalam tempoh ni, tempoh PKP, di mana istana menangguhkan prosesnya, ya, macam-macam boleh berlaku, kerana orang yang jahat ni, kalau kita bagi masa 1 saat pun, ya, macam-macam yang mereka boleh fikirkan. Jadi tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah satu tindakan yang patut kita puji di atas kebijaksanaannya, pengalamannya yang lalu, ya, bagaimana kerahsiaan itu adalah merupakan satu strategi jugalah di dalam politik. Apa yang berlaku selepas ini, diri saya sendiri merasa penuh yakin bahawa
Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi mempunyai peluang dan juga harapan cerah untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, ya, walaupun tempoh dilanjutkan dan sebagainya, dan ramai yang runsing dan juga risau tentang apa yang berlaku, ya. Sekarang ni UMNO pun sanggup bertemu dengan bersatu berunding dengan Muhyiddin Yassin, ya, di atas beberapa tuntutan yang UMNO mahu, ya. Dan kita percaya sekali lagi Muhyiddin mungkin akan terpaksa menawarkan, ya, kalau beliau ingin rasa selamat, mungkin beliau terpaksa menawarkan yang lebih tinggi daripada apa yang telah pun ditawarkan sebelum ini, ya. Kita semua tahu bahawa beliau menjadi Perdana Menteri pun atas beberapa tawaran menteri, tawaran JLC dan sebagainya. Dan kali ini UMNO terus menekan, sekiranya Muhyiddin dapat memberikan apa yang dikehendaki oleh UMNO, mungkin UMNO akan berikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin dan boleh menggagalkan perancangan untuk mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi itu adalah UMNO. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat urusan dan juga mendapatkan sokongan bukan daripada parti politik, tetapi mendapatkan sokongan daripada beberapa individu. Jadi saya yakin SD individu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ada, ya. SD itu ada, tetapi yang dipersembahkan kepada Kebawah Duri Tuanku adalah pengakuan dokumen, sokongan daripada ketua-ketua parti. Itu ada beza, ya. Sokongan individu terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim itu berbeza daripada sokongan ataupun dokumen yang dibawa oleh ketua-ketua parti. Ada yang tanya, apa pulakah Tengku Razali tiba-tiba muncul di saat-saat begini, ya. Jadi ada yang mula risau, ya, di atas kehadiran Tengku Razali. Jadi kita jangan hiraukan sesiapa pun muncul selepas ini. Kita hendaklah yakin dan penuh percaya di atas kebijaksanaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau boleh membaca situasi politik berdasarkan pengalaman beliau begitu lama dalam politik, dan beliau tahu apakah tujuan kali muncul, ya, apakah tujuan tiba-tiba Tun Dr. Mahathir boleh begitu intim sekali dengan Tengku Razali pada saat ini, ya. Benda ini akan dapat ditangani dengan penuh kebijaksanaan, dan saya percaya tak semua ataupun tak ramai ahli Parlimen UMNO akan menyokong Tengku Razali, ya. Kerana Tengku Razali ini dalam UMNO sendiri pun sudah tidak ada pengaruh sebenarnya. Kalau kita lihat dalam pemilihan UMNO itu sendiri, Tengku Razali mencabar jawatan Presiden, beliau tidak cukup jumlah, ya, tidak cukup jumlah untuk memenangi jawatan Presiden, jauh, ya, ketinggalan. Di waktu itu KJ Khairy Jamaluddin juga mencuba nasib sebagai timbalan Presiden, juga tewas. Tengku Razali juga tewas, ya. Jadi dalam UMNO pun Tengku Razali tidak mendapat sokongan dan juga pengaruh, dan mana mungkin Zaid Amidi selaku Presiden UMNO dan juga beberapa orang pemimpin UMNO, ya, nak memberikan sokongan kepada Tengku Razali, kerana kita faham bahawa sekiranya mereka memberikan sokongan kepada Tengku Razali, yang dalam parti UMNO itu pun tidak ada sebarang jawatan penting yang dipegang oleh Tengku Razali, mana mungkin Presiden UMNO dan juga beberapa pimpinan UMNO, Majlis Tertinggi UMNO, naib Presiden memberikan sokongan pada Tengku Razali, kerana sekiranya Tengku Razali menjadi Perdana Menteri, sudah pastilah kedudukan Zaid Hamidi dan beberapa pimpinan kanan yang lain UMNO akan terjejas. Kerana bila Tengku Razali jadi Perdana Menteri, beliau akan gunakan kuasanya, ya, untuk mendapatkan pengaruh di kalangan UMNO, dan beliau akan bertanding sebagai Presiden UMNO selepas itu, dan peluang beliau amat cerah untuk menang Presiden UMNO. Kerana beliau adalah seorang Perdana Menteri yang ada pengaruh, yang ada kuasa, ya, boleh membeli sokongan dan membeli sokongan dan berbagai lagi. Dan ini tak mungkin akan dibenarkan oleh pimpinan-pimpinan utama UMNO. Begitu bahaya, ya, bagi mereka untuk memberikan peluang kepada Tengku Razali untuk menjadi Perdana Menteri, hatta Perdana Menteri interim sekalipun, ya. Kerana ini akan menjejaskan peluang beberapa pimpinan UMNO, ya, untuk terus berada di dalam tampuk kepimpinan UMNO itu sendiri. Maknanya
saya yakin bahawa Tengku Razali kalau dapat pun tidaklah boleh mengatasi apa sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan bagi UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan memberi kesan kepada parti mereka. Ya. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri pun, Zahid Hamidi masih lagi Presiden UMNO. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukannya pimpinan daripada UMNO. Tidak akan dapat menjejaskan sokongan mereka sewaktu pemilihan dalam UMNO. Ya. Tidak ada pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ke dalam parti UMNO. Jadi lebih baik mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada mereka menyokong Tengku Razali. Kalau mereka menyokong Tengku Razali, ada pengaruhnya ke dalam parti UMNO. Kerana Tengku Razali sudah pastinya bila menjadi Perdana Menteri akan menggunakan kuasanya, ya, pengaruhnya untuk bertanding pada jawatan Presiden UMNO. Dan saya yakin Zahid Hamidi sudah pasti tidak akan memberikan laluan dengan begitu mudah kepada Tengku Razali. Ya. Begitu juga pimpinan yang lain seperti Mak Hassan dan juga beberapa pimpinan kanan UMNO yang lain. Ya. Jadi kecuali kumpulan-kumpulan Hishamuddin. Dalam UMNO ni ada banyak klik. Ya. Kumpulan Najib majoriti dalam UMNO adalah penyokong Najib Tun Razak, itu kita akui. Kemudian Zahid Hamidi ada kumpulannya dan juga kumpulan Hishamuddin. Kumpulan Hishamuddin ni paling minoriti, paling kecil dalam UMNO, dan kumpulan ini adalah kumpulan yang menyokong tegar kepada Muhyiddin Yassin. Ya. Kumpulan inilah yang cuba nak pertahankan Kerajaan Perikatan Nasional. Apapun rundingan antara UMNO, parti UMNO itu sendiri dengan Perikatan Nasional bukan kerana untuk menstabilkan kerajaan ini, bukan kerana untuk menyelamatkan COVID, bukan kerana untuk menjana ekonomi yang lebih baik untuk negara kita, tetapi rundingan UMNO dan juga Perikatan Nasional ini hanyalah kerana habuan dan juga jawatan. Sebab itu Beli kata kalau UMNO boleh bagi apa yang kalau Perikatan Nasional boleh beri kepada UMNO apa yang UMNO mahu, UMNO akan sokong. Dan sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu beri apa yang UMNO mahu, UMNO akan sokong. Itu jelas menunjukkan UMNO tidak ada niat untuk melakukan perubahan kepada negara, tapi mereka mahukan apa yang parti itu mahu. Kita bernasib baik kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau mendapatkan sokongan, tidak ada apa tawaran dan juga imbuhan dan tuntutan. Sekiranya mereka sanggup bersama dengan beliau, ya, untuk menerajui kerajaan ini di atas prinsip melaksanakan reformasi, maka berilah sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Kita tidak bicarakan tentang parti PAS kerana kita tahu parti PAS ni parti yang akan pergi ke mana-mana sahaja asalkan orang itu boleh beri jawatan, ya. Boleh beri kedudukan, mereka akan sokonglah. Ya. Ini bukan cakap, bukan fitnah. Kita ada fakta di mana mereka juga pernah mempertahankan Najib. Di era Najib jadi Perdana Menteri, ya, mereka tidak begitu yakin dengan skandal 1 NDB. Ya. Mereka tidak yakin dengan penyelewengan tabung haji. Mereka puas hati dengan keterangan Arul Iskandar Kandar. Jadi mereka puas hati dengan penerangan Arul Kandar sebagainya. Ya, itu waktu era Najib. Kemudian so era selepas Najib, era Tun Dr. Mahathir, begitu juga. Ya. Sehingga kan beliau pemimpin PAS adalah orang yang pertama mengetuk pintu pejabat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Ya. Haji Hadi Awang datang, Ni'amah, ya, Menteri Besar Terengganu sebagainya datang jumpa dengan Mahathir, ya, dan memberikan sokongan. Bahkan menyatakan bahawa PAS akan menentukan Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sehingga PRU ke-15. Bahkan, ya, dalam parlimen sendiri PAS membuat pendirian bahawa akan mengadakan usul undi percaya. Bukan undi tak percaya, undi percaya kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini PAS. Bila Mahathir jatuh, naik je saja Muhyiddin melalui pintu belakang, ya. Muhyiddin ikut pintu belakang, Haji Hadi ikut atap. Jadi kedua-duanya masuk dalam rumah ini, halau tuan rumah keluar, mengaku jadi tuan rumah, yang Muhyiddin mengaku jadi abah. Jadi abah orang tuan rumah tu, ya. Dan masuk saja terus tabur macam-macam lah, ya, untuk nak ambil hati hasil daripada rapasan ni, tabur macam-macam, ya. Jadi orang pun bersyukur kerana kita ada abah yang boleh baca doa dalam bahasa Melayu, ya. Haji Hadi pun bersyukur, inilah kerajaan Islam, ya. Bila masuk saja maka selesailah kes adib, selesailah hudud, selesailah RU355, selesailah masalah DAP, jual aset tabung haji pun jadi bersih, KWSP jadi bersih, ya. LTLT pun clear. Ini bila masuk lebih,
Macam itulah keadaannya. Sebab itulah sepanjang di bawah Muhyiddin kita tak dengar lagi lah ya. Mereka nak cerita tentang adib, mereka cerita pasal pemandu mabuk, ya, banyak pemandu mabuk. Isu COVID pun zaman PS tidak ada yang mati, tapi zaman Muhyiddin ramai yang mati ya. Jadi tak betul lah apa yang kata Azmin. Zaman kalau benarkan PS perintah, makin ramai akan mati sewaktu COVID ya. Tetapi berlaku sebaliknya ya. Tuhan tunjuk kepada kita yang berlaku kematian di waktu COVID adalah zaman Perikatan Nasional. Jadi inilah sepatutnya jadi panduan kepada kita supaya mengapa kita perlu melakukan perubahan ya, bukan kerana batang tubuh atau Sedang Ibrahim, tetapi siapa lagi tokoh yang boleh kita harapkan melakukan perubahan pada negara. Kita dah cuba banyak tokoh, Dr. Mahathir pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun, 22 bulan ya. 22 tahun campur 22 bulan. Apa yang kita dapati daripada hasil pemilihan Dr. Mahathir? Kita dah pernah cuba bawah Najib, kita pernah cuba bawah Pak Lah, kita pernah cuba bawah Muhyiddin ya. Sekarang ni Perdana Menteri pun kena kuarantin, duduk di rumah. Menteri-menteri pun ramai yang kena kuarantin di rumah. Jadi tak peliklah kalau negara kita ini tidak boleh diuruskan dengan teratur dan rakyat semakin susah ya, pengangguran semakin tinggi dan sebagainya. Jadi kita naklah lantik seorang pemimpin yang sihat, yang bersemangat dan tidak pernah lagi kita lihat kepimpinan selaku Perdana Menteri ya. Kita cuma boleh melihat Datuk Seri Ibrahim ini menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, dan rekodnya terbukti adalah di antara timbalan Perdana Menteri yang paling cemerlang, Menteri Kewangan yang paling cemerlang. Ini bukan kita sebut, kita boleh lihat track record ya, daripada pembentangan bajet di bawah beliau, defisit dan sebagainya. Dan di media sosial banyak ditunjukkan fakta betapa cemerlangnya Datuk Seri Ibrahim ini menjadi Menteri Kewangan, bahkan dianggap sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia di dalam majalah ekonomi dan sebagainya. Ini adalah fakta. Jadi mengapa kita merasa tidak perlu ataupun kita tidak menyokong untuk Datuk Seri Ibrahim menjadi Perdana Menteri ya. Kalau beliau menjadi menteri pun beliau cuma ada tempoh 2 ataupun 3 tahun sebelum PRU yang ke-15. Walaupun tempoh itu begitu singkat sebagai seorang Perdana Menteri untuk melaksanakan dasar yang diinginkan, tetapi kita boleh beri peluang ini ya, 2 ke 3 tahun tak lama sebenarnya. Sekiranya kita lihat bahawa beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mampu juga menjadi seorang Perdana Menteri yang lebih baik daripada Perdana Menteri yang sebelum ini, kita ada pilihan raya. Dan kita boleh angkatlah Tengku Razali ke, ya, boleh angkat Haji Hadi ke sebagai Perdana Menteri. Mungkin kita boleh juga angkat Tuan Rementu Aman jadi Perdana Menteri. Tidak ada masalah. PRU 15, kita ada PRU dalam 2 tahun, 3 tahun. Masalahnya bila kita tak mahu mencuba. Masalahnya bila kita terpedaya dengan propaganda. Ya, bila kita sebut nama Datuk Seri Ibrahim, maka datanglah isu liwat. Sekarang ni isu liwat tiba balik ya, daripada siapa tu Aidil yang 5-6 tahun dulu. Kes 5-6 tahun muncul balik. Ya, kes Yusof Rawata akan muncul balik. Dan kemudian kes laporan polis yang tidak ada kena-mengena Datuk Seri Ibrahim. Orang lain yang menyenaraikan seraya nama ahli parlimen, orang lain yang sebarkan, orang lain yang baca, tapi Datuk Seri Ibrahim dipanggil Rosas Satan. Jadi jelas bahawa semakin dekat ya Datuk Seri Ibrahim ke tampuk Perdana Menteri, semakin banyak halangannya dan semakin rajinlah Tun Dr. Mahathir ini buat kerja ya. Sebab tu kita nak jatuh dulu, dia tak buat kerja pun ya. Dia tidak bertungku lumus untuk pertahankan Pakatan Harapan. Bahkan beliau meletakkan jawatan pun secara senyap-senyap di rumah. Letak jawatan, duduk rumah, berpeluk dengan Siti Asmah, duduk. Kemudian kita pimpinan Pakatan Harapan ya, kita rasa sedih, malu dan juga sedih ya bila tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim, Wan Azizah, Mat Sabu, Lim Goeng, macam orang nak minta sedekah datang rumah Tun. Ya, pergi pejabat, dia tak ada pejabat. Ya, pergi di rumah tak bagi masuk lagi, duduk di luar, tunggu kat rumah. Nak jumpa Tun Dr. Mahathir, nak menyatakan kenapa beliau letak jawatan, ya, nak pujuk dan macam. Begitu sekali. Sebab tu kita jatuh. Apa usaha dia untuk pertahankan Pakatan Harapan? Tak ada. Memang dia nak tengok Pakatan Harapan itu jatuh. Ini yang Mahathir. Sampai sekarang ini, kenapa dia bertungku lumus? Berjumpa dengan Tengku Razali, berjumpa dengan orang ini, hari-hari keluar statement media ya, untuk cuba menggambarkan kepada rakyat bahawa Anwar ini tidak dapat sokongan dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah Anwar tetap teguh
pendiriannya, tak termakan dengan modifikasi. Sampai sekarang pun Anwar tak pernah bagi komen kepada apa reaksi Tun Dr. Mahathir. Ya, semenjak daripada langkah syaitan, semenjak jatuhnya kerajaan PH, macam-macam Tun Dr. Mahathir mengata kepada Anwar, ya. Anwar tidak pernah sekali respon, tak pernah sekali jawab, ya. Sampai hari ini macam-macam usaha, macam-macam yang disebut oleh Tun Dr. Mahathir terhadap Anwar, sampai sekarang Anwar masih tidak menjawabnya, ya. Mungkin kerana menghormati dia dah tua, ya. Mungkin Anwar tidak mahu menimbulkan permusuhan bersama dengan orang tua ni, ya. Walaupun dia dah tua tapi pernah jadi Perdana Menteri, Pakatan Harapan, mungkin ada rasa hormat kepada dia, mungkin Anwar tak nak respon. Tetapi kita sebagai penyokong di bawah, kita tak boleh nak tengok, ya, orang tua ini hari-hari meroyan cakap yang bukan-bukan, tidak ada langsung menggambarkan untuk mendapatkan kembali kerajaan Pakatan Harapan. Yang beliau nak adalah sesiapa pun jadi Perdana Menteri Malaysia ini, beliau tak kisah asalkan bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi kita sebagai rakyat hendaklah sentiasa memberi kepercayaan, keyakinan dan doa supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menangani berbagai-bagai tekanan. Dan kita pun faham kali ini prosesnya agak panjang dan juga tidak mudah kerana Muhyiddin Yassin tidak meletakkan jawatan, berbeza daripada langkah syaitan di mana Tun Dr. Mahathir memberikan ruang yang mudah sekali untuk Muhyiddin apabila Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, ya. Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, jadi memudahkan kerja-kerja pengkhianatan untuk merampas kuasa daripada bandar rakyat. Tapi kali ini Muhyiddin Yassin cukup pegang dengan jawatannya, gigit kemas-kemas, walaupun beliau tahu bahawa beliau tahu sendiri semalam pun 2-3 orang ahli parlimen menyatakan tidak menyokong, ya. Dan beliau tahu beliau tidak ada majoriti, dan dibuktikan juga dalam parlimen 2 kali usul hanya mendapat 111 undi, tidak pernah dapat majoriti, ya. Tidak pernah dibuktikan mempunyai majoriti, tapi sehingga hari ini masih lagi bertahan. Dan kita rasa bila Muhyiddin boleh bertahan, akhirnya beliau terpaksa serahkan. Dan kita harap kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim ada kekuatan dan juga ada sokongan, dan kalaulah ditakdirkan beliau masih juga tidak mempunyai ataupun tidak dapat menjadi Perdana Menteri yang kita harapkan, paling tidak kita bersyukur dan kita juga berterima kasih kerana beliau telah pun melaksanakan amanah dan tanggungjawabnya seperti mana yang diberi mandat oleh Pakatan Harapan, iaitu mencari sokongan seramai mana mungkin. Dan beliau telah dapat sokongan. Beliau bukan main dengan sokongan itu kerana beliau melibatkan pihak istana, ya. Tak mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mengarang-arang sesuka hati berapa jamai jumlah, ya, untuk bertemu dengan Tuan Agong, ya. Dan oleh kerana keyakinannya, ya, usahanya, maka beliau serahkan kepada Kebawah Duli Tuanku. Selebihnya adalah proses Kebawah Duli Tuanku, ya. Jika Tuanku masih lagi mengharapkan proses seterusnya adalah mahukan seraya nama ataupun bertemu dengan ahli-ahli parlimen, itu tiada masalah bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Sebagaimana Kebawah Duli Tuanku sendiri pun baru-baru ini nak bertemu dengan ketua-ketua parti, tidak mendapat apa-apa bantahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihati kita supaya menghormati proses yang dilaksanakan oleh istana, ya. Terpulanglah selepas ini, ya, apakah tindakan selanjutnya. Cuma kita teruskan memberi keyakinan dan kita abaikan segala propaganda mengatakan ini Tengku Razali akan dapat sokongan lebih daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tengku Razali akan jadi Perdana Menteri interim, ya. Tengku Razali ni adalah orang kepercayaan Tun, ya, apa semua. Kita abaikan. Ini adalah usaha-usaha terdesak mereka untuk menyekat laluan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan cuba mempengaruhi kita di luar dan juga mempengaruhi ahli-ahli parlimen yang telah memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehingga hari ini saya mendapat maklumat bahawa kita masih berada dalam track yang tepat, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita lihat raut wajahnya, ya, berdepan dengan wartawan dan sebagainya, tidak langsung melambangkan kegusaran, melambangkan rasa bimbang dan sebagainya, ya. Beliau masih tetap yakin
dan beliau bahkan beliau mengatakan bahawa sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri, banyak ya reformasi yang akan beliau lakukan, ya, termasuk apa yang beliau tegur tadi, bagaimana pihak polis ya seperti mendapat arahan daripada orang-orang politik, ya, dengan 6 laporan polis terus panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim, sedangkan banyak laporan polis ya akan seburit daripada zaman mereka, daripada zaman buat dah kerajaan dulu lagi pun, ya, laporan dibuat sampailah ke hari ini tidak ada siasatan, tidak ada apa-apa kes senyap, macam-macam kes yang dibuat laporan. Ada kes laporan kepada Muhyiddin sendiri, ya, tentang di mana beliau menawarkan jawatan menteri, ya, dan juga jawatan JLC dan sebagainya, pun telah pun dibuat laporan. Dan juga banyak lagi laporan polis yang kita telah buat, tetapi hanya 6 laporan polis yang dibuat oleh beberapa ahli Parlimen UMNO kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan segera beliau dipanggil. Jadi kita tidak menyalahkan proses ini, ya, cuma kita dapat merasakan bahawa cukuplah, ya, kalau boleh negara kita ini dapat melaksanakan reformasi, membebaskan semua jentera kerajaan, ya, daripada dipengaruhi oleh orang-orang politik. Okey, siapa ni? Motu Veren Vermalai. Panjang ni, saya tak baca lah, panjang. Asrina Duk Lebih Anwar tu. Okey, Mat Porang. Abdul Malik Abdul Razak. Okey. Saya tak nak baca panjang, banyak sangat ni. Laju masuk. Siapa lagi ada kat sini? Nur Alam, Jamian Said, Suzi Majid, Abdan Adam, Sally Salina, Ain Shirah, Adi Effendi, Zim Zainal, Ecole Scotland, tadi sebut tadi kan, Samantha Mustami, Yu Azim, Muhammad Nazri Omar, Zukur Anwar. Okey, ramai. Jadi saya ucapkan terima kasih lah, ya, kepada kawan-kawan. Dia petang ni mungkin ada masa lapang yang sempat kita sembang pada petang ini, dan kita teruskan berharap, dan saya yakin minggu depan mungkin kita bertambah hampir untuk melihat apa yang kita impikan, bahawa kita perlukan sebuah kerajaan yang baru, ya. Dalam keadaan sekarang ini perlulah kita kepada seorang pemimpin yang sehat, segar dan juga bersemangat, ya, akan terus mengekalkan pimpinan yang tidak ada sokongan majoriti. Apatah lagi kita akan berdepan dengan pembentangan bajet pada bulan 11, ya, di mana kita perlukan bajet yang betul dapat membantu rakyat, ya, yang akan dibentangkan oleh seorang buat sebuah kerajaan yang ingin melaksanakan reformasi. Dan inilah saat kita nak cuba, ya, di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, seterusnya tugas beliau yang paling penting adalah membentangkan bajet, ya. Di situ kita melihat bagaimanakah perancangannya, bagaimanakah plannya, ya, untuk memulihkan ekonomi dalam keadaan gawat sekarang ini. Jadi cukup setakat ini pada petang ini. Kalau ada masa kelapangan ataupun ada perkara yang kita nak bicarakan, nak kongsikan dengan kawan-kawan, insya-Allah kita akan temu lagi. Okey, selamat petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.